temannya. Fatasabbata min zamilihi, lalu dia tasabbut dengan temannya, tanya, apa tadi yang cakap? Jazalahu dzalik. Apa hukumnya, sah ke tak sah? Adakah dia mesti dengar dari lafaz gurunya juga ke, atau dia boleh tanya kepada temannya? Jazalahu dzalik, hukumnya dibenarkan. Istifhamul kalimah wa syai' min ghairi rawi kal mustamli wa nahwihi, dan istifham kalimah, tanya kalimat yang dia tak faham atau sesuatu yang lain, min ghairi rawi, bukan kepada perawi hadis, bukan kepada guru, tapi tanya kepada mustamli, sah ke tak sah? Mustamli, aku tak dengar tadi lah, ulang, boleh ke tak boleh? Boleh, disahkan sama tersebut. Wa hadhihi wa hadha alladhi dzakaruhu yattasil bi sifati dhabti ittisalan wa siqan. Semua ini berkaitan dengan dhabt. Kenapa berkaitan dengan dhabt? Sebab kita dengar, salah dengar berkaitan dengan salah dhabt. Betul. Dan kalau kita tanya pada teman, siapa tahu kalau temannya dhabit, kalau tak, dia sampaikan maklumat yang salah kepada kita berkenaan dengan salah riwayat kita juga. Tapi ulama sudah bincangkan, dan mu'tamad adalah dibenarkan dan disahkan riwayat tersebut. Bagaimanapun tuan-tuan, para ulama mutaqaddimin sangat strict dalam perkara ini. Ini semua kebanyakan adalah mutaakhirin. Mutaqaddimin sangat strict dalam perkara ini, sampai mereka boleh trace kesalahan seorang perawi bernama Qutaibah ibn Sa'id Al-Baghlani Abu Raja dalam meriwayatkan hadis jamak dan qasar. Kata Imam Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis, dia katakan hadis ni saya tak tahu apa salahnya, tapi hadis maudhu', semua perawi sekat, saya tak tahu mana salahnya. Lepas bincang-bincang, akhirnya tahu ternyata Qutaibah ibn Sa'id ketika meriwayatkan hadis, ketika mendengar hadis ini, di sebelahnya ada seorang perawi dhaif Al-Madaini. Ini yang kemudian berlaku. Duduk dengan orang perawi dhaif pun ada kesannya. Jadi tuan-tuan duduk dekat-dekatlah sama orang-orang pandai itu apa. Takut kalau kita tak dengar, tertanya kepada orang yang siqah, jangan tanya kepada orang yang dhaif. Dia pun tidur, ditanya, okey betul, tadi cakap aja sembarang, akhirnya kita pun salah. Ini berkenaan dengan dhabt yang disebutkan oleh muhaddisin, sangat dakik. Yang kita baca sekarang ini baru muqaddimah saja. Baru muqaddimah saja. Untuk tahu lebih dalam, insyaAllah kita akan bincangkan dalam kesempatan yang lain, insyaAllah. Masih ada masa tak tuan-tuan ni? Saya rasa kita tak boleh sampai pukul 4 lah. Tak ada keterbatasan tempat. Tempat ni akan digunakan lagi selepas ini untuk program yang lain. Sekarang sudah pukul 12. Nak lanjut ke nak rehat dulu, atau kita nak berhenti di sini? Saya ada sampai pukul 1. Nak rehat dulu tak? Perlu rehat? Tak perlu? Tengok, dobit semua perempuan. Tengok, dobit laki-laki. Nak rehat dulu tak? Nak rehat Ustaz? Ustaz yang pernah dibaca. Okey Ustaz, mungkin gantikan orang lain yang boleh bacakan? Siapa? Ustaz Aziz? Ashraf. Okey, Ustaz. Kita baca dalam hingga pukul 1, lepas tu kita boleh buka soal jawab lah, insyaAllah tuan-tuan. Kalau ada yang nak beredar, misalkan pukul 1 sudah masuk azan, nak beredar silakan. Tapi kalau nak ada soal jawab, kita boleh lanjutkan pada pukul 1, insyaAllah. Pembacaan saya akan lanjutkan supaya kita boleh membaca sebanyak mungkin. Ustaz Aziz. طرق ثبوت الجزم والتعديل، وهي ثلاثة طرق مشهورة معتمدة عند الجمهور اعتمد عليها أهل الحديث. تليها طريقة رابعة فيها خلاف كثير، لكن الراجح قبولها. ونفصل البحث في هذه الطرق الأربعة فيما يأتي. الطريق الأولى أن يكون المحدث مشهورا بالعدالة والثقة والأمانة، هذا لا يحتاج إلى تزكية المعدلين. مثال ذلك مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبو عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر.
والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالة من كان في عدال المجهولين أو أشكل الأمر على الطالبين. وأخرج الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وسأل حمدان بن سهل يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد والسماء منه فقال مثلي يسأل عن أبو عبيد يسأل عن الناس. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته. وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حال أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما فصح بذلك ما قلناه. ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن يبلغ مبلغ ظهور ستره وهي لا تبلغ ذلك أبدا. فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل. Turuku subutil jarhi wa ta'dil. Kalau tadi kita bincang tentang adalah, apa itu adalah? Sifat-sifat adalah, begitu juga dhabat, apa itu dhabat? Apa sifat-sifat dhabat dan bagaimana kita nak mengukur kedhabatan seseorang? Pada sekarang ini adalah bagaimana kita nak tahu si fulan tu dhabit atau tak dhabit untuk orang yang muqallid macam kita. Tadi kita katakan kan, kalau perawi ahli hadis zaman dahulu macam Yahya bin Ma'in, untuk mengetahui dhabat seseorang, dia akan kaji hadisnya satu persatu. Kita sekarang tak mampu lah. Yang ada hanyalah kita dengar ucapan ulama hadis berkenaan dengan orang tersebut. Betul tak? Yang kita tahu hanya apa pandangan ulama hadis berkenaan dengan dia. Apa pandangan mujtahidin, al-mujtahid mutlak dalam hadis berkenaan dengan seorang perawi tersebut. Itu namanya turuk subutil jarh wa ta'dil. Bagaimana kita nak mengisbat si fulan siqah atau mengisbat si fulan dhaif untuk orang mutaakhirin macam kita yang tak punya kemampuan ijtihad macam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Selesai tuan-tuan? Faham ke tak faham ni? Okey. Bagaimana kita sekarang ni nak buat? Ada 4 cara. Cara yang pertama adalah sama ada perawi tersebut masyhur ke tak masyhur. Kalau perawi yang masyhur memang sudah terkenal imam minal a'immah, tak perlu lagi lah kita nak cari dia siqah ke tak siqah, dia adil ke tak adil lah, dia dhabit ke tak dhabit, dia imam sudah masyhur bil imamah dalam ilmu hadis tentulah tuan-tuan. Justru itu tak perlu lagi dipertanyakan. Mereka ini antara lain adalah Malik bin Anas, Sufyan as-Sawri, Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Amr al-Auza'i, Lais ibn Sa'ad, Hamad ibn Zaid, Abdullah Mubarak, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Syafi'i, siapa lagi? Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, dan ramai ulama lain. Mereka adalah key person dalam hadis. Orang belajar hadis tak kenal dia orang ni, belum belajar hadis lah. Mesti kita kenal mereka. Dan tahu mereka saja, confirm dah, tak payah lagi tanyakan dia siqah ke tak siqah. Confirm mereka siqah. Mereka sudah masyhur, terlalu masyhur untuk dipertanyakan. Nah, ini yang dilakukan oleh ahli hadis. Antara lain apabila Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, guru Imam Bukhari dan imam besar musnid, faqih, muhaddis dan mujtahid mutlak. Kalau kita baca Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi akan selalu gandingkan beliau dengan Ahmad. Ini riwayat, ini adalah pandangan Malik, ini pandangan Syafi'i, ini pandangan Ahmad dan Ishaq dan Sauri. Nah, ini termasuk ulama-ulama besar yang terdapat nama-namanya di kalangan ahli hadis dan ahli fiqh pun kenal mereka semua. Imam Ahmad ditanya tentang Ishaq bin Rahuya. Dia siqah ke tak siqah? Apa jawaban Imam Ahmad? Seolah-olah beliau marahlah kepada orang bertanya tu. Awak tak sopan lah, tak beradab. Mislu Ishaq yus'alu anhu. Ishaq pun awak tanya dia siqah ke tak siqah? Ishaq indana imam min a'immatil muslimin. Hari itu ada orang tanya pada saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz berkenaan dengan Dr. Yusuf Qardawi? La ilaha illallah, malunya saya tuan-tuan. Dr. Qardawi tanya saya pula. Saya ni siapalah tanya tentang
Dr. Yusuf Qaradawi. Ini adalah pandangan soalan yang tak beradab menurut saya. Macam seperti itu juga Imam Ahmad ketika ditanya tentang Ishaq bin Rahuyah. Awak tanya tentang Ishaq, la ilaha illallah, mislu Ishaq yus'alu anhu. Ishaq pun ditanya pula. Ishaq indana imam min a'immatil muslimin. Wasa'al Hamdan ibn Sahal Yahya bin Ma'in anil kitabah an Abi Ubaid was-sama'i minhu. Yahya bin Ma'in ditanya tentang, boleh tak saya tulis hadis daripada Abu Ubaid? La ilaha illallah. Kenal siapa Abu Ubaid, tuan-tuan? Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, imam minal a'immah, besar sekali, sangkatan dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Kalau kita memang jauh daripada ulama, kita macam siapalah, tak ada rasa lah. Tapi kalau kita kenal ulama, kita sendiri yang merasa cemburu dengan ulama tersebut. Justru tanda seorang dekat, ilmunya tinggi adalah dia menghargai ulama. Orang yang mudah sangat menyalahkan ulama, meragukan ulama, cukup menjadi tanda bahwa dia bukan ahli ilmu. Dia bukan kalangan para ulama. Justru apabila kita kenal para ulama, yakin, wajib tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apalagi yang nak belajar hadis, belajar fiqh dari jurusan ilmu agama, kita kenal tokoh-tokoh ilmu daripada kalangan ilmu tersebut lebih daripada kita memahami ilmu tersebut. Kita belajar ilmu nahwu, tahu kita i'rab, mubtada, khabar dan lain-lain. Tapi sejauh mana kita tahu tentang tokoh-tokoh nahwu macam Sibawayh, macam tokoh-tokoh yang lain? Kita belajar ilmu fiqh, dalam kita belajar fiqh halal haram, tapi kita mesti tahu juga berkenaan dengan tokoh-tokoh ilmu fiqh agar kita tahu siapa yang mesti dirujuk dalam ilmu tersebut. Justru jauhnya kita daripada ulama, kenal kita daripada ulama akan membuat kita rendah nama ulama itu di hati kita. Kalau kita kenal siapa Abu Ubaid, memang tak masuk akal kalau ada orang tanya, boleh tak saya menulis riwayat daripada Abu Ubaid? Kalau saya kelempang. Awak tanya tentang Abu Ubaid, was-sama' minhu yas'alu anil kitabah an Abi Ubaid was-sama' minhu, boleh tak saya tulis hadis daripada Abu Ubaid dan saya dengar hadis daripada dia? Faqala misli yus'alu an Abi Ubaid. Apa jawaban Yahya bin Ma'in? Saya ditanya tentang Abu Ubaid, tak beradab sungguh awak. Abu Ubaid yus'alu anin nas. Seharusnya Abu Ubaid yang ditanya tentang saya dan semua manusia yang lain. Macam kita tanya seorang ulama besar misalkan sekarang ni, apa pandangan Ustaz berkenaan dengan ulama ni? Kita cakap, ya sebenarnya baik, tapi banyak perkara yang bertentangan dengan pandangan para ulama dan ilaha illallah, siapa awak lah? Siapa awak ditanya tentang ulama tu? Harusnya ulama itu yang ditanya tentang awak. Boleh tak belajar daripada awak ni? Bukan kita tanya apa dengan ulama besar. Abu Ubaid yus'alu anin nas. Wa dalilu ala dhalika, dan dalil karena ini tak perlu kita panjang lebar, secara logik pun macam gitu tuan-tuan. Tak patut bagi kita untuk mempertanyakan lagi ketokohan ulama yang telah diijma'kan oleh kaum muslimin semua bahwa dia ilmunya diiktiraf dan diterima fatwanya. Kita nak mempersoalkan siapalah kita. Justru salah satu adab ahli hadis adalah kalau sudah masyhur tak perlu lagi tanyakan kesikahannya, terutama dalam ilmu hadis tersebut. Tapi ini kita mesti kaitkan kepada ilmu hadis berkenaan dengan riwayat. Bukan bermakna semua ulama yang terkenal dalam ilmu bidang yang lain sikah dalam hadis. Tak, kita bincang tentang hadis. Maknanya orang yang sudah diterima oleh ahli hadis sebagai imam dalam ilmu hadis tak perlu lagi dipertanyakan. Tapi kalau dia imam dalam ilmu yang lain, mungkin ada kemungkinan dia tidak sikah dalam hadis, tapi dia sikah dalam ilmu itu. Justru kalau kita bincang tentang seorang pakar qiraat, lalu dia memang pakar qiraat, kita nak belajar qiraat, dia sudah masyhur lah dalam qiraat, dia sudah sikah. Walaupun mungkin dalam fiqh berbeza lah, dalam hadis berbeza, tapi kita bincang tentang hadis, maka orang yang sudah sikah, terkenal sikah dari kalangan ahli hadis, maka sudah tak dipertanyakan lagi. Seperti Malik, Auza'i, Lais dan lain-lain. Allah.
الطريق الثانية أن ينص على عدالة اثنان من أهل العلم بالجرح والتعديل، وهذا متفق عليه بين جماهير العلماء، وقد جعله بعضهم شرطا، لكن الصحيح أنه ليس بشرط. قال الخطيب: والذي نستحبه أن يكون من يزكي للمحدث اثنين للاحتياط، فإن اقتصروا على تزكية واحد أجزاء. الطريق الثالثة التعديل بواحد فقط ولو كان امرأة أو عبدا، كما سيأتي، ونوضح المذاهب فيها. فنقول: قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين، ورد ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان. وقال قوم من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول قوله، والذي يستحبه المحدثون أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية واحد أجزاء. واستدلوا على صحة ذلك بأن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفة وهو واحد. ويدل على ذلك أيضا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فوجب لذلك أن يقبل في تعليله واحد، إلى آخر ما ذكره مما لا نطيل به. وهذا الذي اخترناه هو الذي عليه المحققون وجمهور المحدثين. قال ابن صلاح: وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. وإذا كانت عبارات الخطيب والعلماء التي ذكرناها في هذه الطرق تذكر تعديل، فإن الجرح مثلها. وقد أفادنا الخطيب ذلك صراحة حيث قال في الجرح: كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما، فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب. وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي